Kalau kita tengok sebenarnya ramai yang mengambil peluang untuk kita ke bazar Ramadan, tapi ya betul harganya agak tinggi. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk sama-sama kita mungkin di hujung-hujung Ramadan ini untuk sama-sama kita lebihkan masa di rumah bersama dengan keluarga ataupun berbuka puasa di masjid untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid terutamanya di hujung-hujung Ramadan ini insya-Allah. Baik, dan bila bercakap tentang perkara itu, seterusnya kita nak berbicara berkenaan dengan pecutan ibadah 10 malam terakhir Ramadan. Jadi pastinya ramai umat Islam yang mengambil peluang untuk melakukan pelbagai amalan untuk sama-sama kita mengejar 10 malam Ramadan ini. Dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Saya kenalkan iaitu bersama dengan saya Nik Omar Nik Abdul Aziz selaku ahli Lembaga Penasihat Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz. Jadi 10 Ramadan terakhir ini kan. Jadi mungkin di hujung-hujung waktu ini kesempatan yang ada ini pecutan yang perlu umat Islam lakukan untuk sama-sama kita mengejar malam Lailatul Qadar. Sedikit pengenalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini adalah satu nikmat dan juga satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya pada 10 terakhir. Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan ini ada satu malam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang tidak dapat mengambil manfaat sebenarnya daripada apa yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan 10 terakhir, terutamanya malam Al-Qadar, maka sesungguhnya dia diharam daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi kebaikan dan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mesti berusaha sedaya upaya untuk mendapat ganjaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk kepada kita cara hidup di malam-malam akhir. Ya. Antaranya hadis sebut syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Ada 3 benda asas. Yang pertama, syadda mi'zarah ni lebih kepada menampakkan persiapan daripada Rasulullah SAW, kesungguhan dia, cara berpakaian dia, fokus dia untuk menyambut malam-malam akhir, terutamanya malam Al-Qadar. Yang kedua, malam Al-Qadar 10 akhir, terutamanya malam-malam witir, dia penuhi, dia hidupkan malam tersebut. Ahya lailah, dia hidupkan malam tersebut dengan amalan-amalan seperti kita tahu, dengan solat tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarus baca Al-Quran, dengan beristighfar, berdoa kepada Allah SWT, infak fi sabilillah, dan aiqadha ahlah. Dalam masa sama dia juga pastikan keluarga dia, termasuk isteri-isteri dia, untuk sama-sama mengambil bahagian. Kerana apa? Kerana sebagaimana kita tahu, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tentang kelebihan dia. Masya-Allah. Ya. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan dan mengikut daripada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama kita mengimarahkan juga masjid, Ustaz, ya. Di hujung-hujung waktu ni kan. Jadi ini kesempatan yang ada lah umat Islam semua untuk sama-sama. Mungkin kita boleh kalau sebelum ni mungkin agak sibuk untuk tugas harian sebagainya. Kesempatan yang ada ni untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid di hujung waktu ni. Mungkin ada sikit kata-kata daripada Ustaz. Ya, dia kembali kepada asas ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asasnya ibadat dalam Islam termasuk berpuasa ni adalah untuk melahirkan individu generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahagian ulama kata la'alla dalam bahasa Arab tu biasanya diterjemah semoga, dengan harapan. Tapi ada juga sebut la'allakum tu tattaqun, pasti akan mendapat
takwa kalau kita berpuasa. Baik, kita boleh sebut pasti akan dapat takwa apabila dia bermula dengan Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Beriman ni kita boleh terjemuh dengan keyakinan. Keimanan, keyakinan betul-betul tentang kewujudan, tentang keagungan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin sepenuh. Dan itu kita boleh lihat daripada ayat mula-mula daripada surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat orang yang beriman. Begitu juga dalam permulaan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, dan sifat-sifat selepas padanya. Antara sifat utama orang beriman ni dia cakna tentang solat. Okay. Dia jaga solat dan dia usaha supaya dalam solat dia boleh khusyuk. Kerana apabila dia khusyuk, dia boleh fokus dan ada unsur ikhlas. Okay. Dan dia boleh beri kesan kepada kehidupan harian. Dan mengenai iman ni juga dia berkait dengan masjid. Yeah. Antaranya minal mu'minina rijalun. Di kalangan orang mukmin ni ada rijal, maknanya satu sifat orang mukmin, orang Islam yang betul-betul berpegang dengan ajaran Islam. Yang mana orang mukmin dan rijal ni dia berkait rapat dengan masjid. Yeah. Dan orang yang berkait dengan rapat dengan masjid ini, orang yang akan mendapat layanan khusus VVIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hamba Allah yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Jadi antara kekuatan Ramadan adalah kita menjadikan masjid antara tumpuan utama kita, terutamanya pada 10 akhir. Dan Nabi pun tunjuk kepada kita antaranya dia sentiasa beriktikaf di dalam masjid. Sebab apabila sebut masjid, dia adalah tempat kita rokok, tempat kita sujud, tempat kita mencari ketenangan sebenarnya. Dan di situlah kita akan mendapat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dipardukan puasa. Sebahagian ulama dia bezakan antara as-siyam dengan as-saum. Dua-dua makna puasa. Tetapi kalau sebut as-saum, dia lebih pada puasa daripada bercakap. Okay. Sebagaimana ibu Nabi Isa, inni nazartu lirrahmani sauma. Maknanya dia tahan diri daripada bercakap. Tapi apabila sebut as-siyam, dia tahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan hadis Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau kita puasa hanya pada tidak makan dan minum sahaja, sedangkan perkara lain kita buat, maka Allah tidak berhajat kita meninggalkan makan dan minum tersebut. Ertinya puasa ni kita kena faham secara package, secara keseluruhan. Kita tak makan dan tak minum, salah satu cara untuk Allah Ta'ala didik kita supaya betul-betul jadi manusia yang bertakwa. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat hizib yang berkait dengan kefarduan berpuasa ni, ada 5 kali Allah Ta'ala sebut tentang takwa. Termasuk ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maknanya jangan kita makan harta ni secara batil, secara haram. Artinya takwa ni dia luas. Sehingga Allah Ta'ala pelbagaikan bentuk ibadat. Ada bentuk ibadat khusus solat. Ada ibadat khusus bayar zakat. Ada ibadat khusus kita terpaksa mengerjakan haji sekali seumur hidup kita bagi yang berkemampuan. Dan ada cara ibadat adalah tentang makan dan minum. Kerana apa? Kerana
Allah Ta'ala tahu antara punca manusia jadi leka, manusia lupa tentang Allah SWT sebab berkait dengan makan minum. Dan minum, ya. Dan makan minum ni dia berkait dengan unsur halal dan haram bagi kita orang Islam. Betul. Selain dia berkait dengan khasiat, zat semua sekali. Jadi apabila kita berpuasa, maknanya kita kena pastikan puasa daripada makan dan minum. Dalam masa sama, kita mesti berpuasa daripada segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dan benda tu kita boleh dapat terutamanya pada 10 akhir bulan Ramadan, dan kita sekarang ni dah masuk 10 terakhir, tinggal lagi lebih kurang 5 ataupun 6 malam. Jadi kita kena guna peluang ini sebaik mungkin. Ya, wah, itu dia antara perkara yang boleh kita lakukan, iaitu yang seperti Ustaz katakan tu, saya sangat setujulah. Sebenarnya kadang-kadang kita berpuasa tapi banyak sebenarnya yang kita lupa untuk menjaga. Jadi di kesempatan waktu yang ada ini, insya-Allah sama-sama kita berdoa moga Allah panjangkan usia kita, dan juga moga kita mendapat Ramadan yang baik, lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah. Dan apapun peluang masih ada, gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita menambah lagi amalan yang boleh kita lakukan. Jaga mulut, jaga hati, jaga perkara-perkara yang sepatutnya, bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Dan selain daripada itu, Ustaz, kalau kita lihatlah, ialah kaum wanita ni ada tempoh bercuti kan. Jadi di waktu-waktu hujung-hujung ni pula bercuti. Jadi apa antara amalan yang mungkin boleh diganti? Ialah kalau kita tengok mungkin ialah cuti daripada solat, tak boleh solat tarawih, tak boleh solat fardu. Jadi apa antara amalan yang boleh digantikan supaya tidak terlepas di 10 malam terakhir ini? Jalan untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan ni sebanyak nafas yang kita bernafas pada setiap hari. Masya-Allah. Mungkin kita tak dapat solat kerana cuti, tapi kita boleh sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Kita boleh guna dengan teknologi sekarang ni untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mendengar kuliah-kuliah agama, tazkirah. Kita boleh sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap Allah Taala akan beri ruang kepada semua kita, sama ada lelaki perempuan, yang tidak ada perbezaan di sisi Allah SWT, kecuali sejauh mana seseorang itu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kita kena rasa 10 terakhir, terutamanya malam-malam ganjil yang kita panggil ada malam Al-Qadar. Disebut Al-Qadr, Lailatul Qadr ni kerana dalam bahasa Arab antara maknanya Al-Qadr, dia memberi makna ad-dhiq, sempit. Kenapa sempit pada malam itu? Kerana dipenuhi dengan para malaikat. Masya-Allah. Sehingga memenuhi ruang angkasa ni. Dan disebut juga Al-Qadar kerana pada malam itulah Allah Ta'ala tentukan segala rezeki manusia dan seluruh makhluk. Rezeki dia, kehidupan dia, kematian dia, kesudahan dia, semua sekali. Dan qadar ni antaranya kita boleh ubah dengan doa. Jadi doa bila-bila masa kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Qadar juga dia berkait dengan asyaraf wal makanah. Kerana kemuliaan itu, kemuliaan malam itu antara kerana dia dikaitkan dengan Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan kita. Jadi semua kita boleh buat, sama ada kita boleh solat, kita boleh berdoa, kita boleh infak fi sabilillah, kita boleh tunjul segala kebaikan, termasuk dalam bermuamalah kita, dalam kita bekerja. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Apa saja yang kita buat, termasuk bahagian penyiaran ini, semuanya dengan ikhlas kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalaulah contohnya apabila sebut Ramadan, kita fikir tentang nak raya. Kita sanggup habis masa berhari-hari, berjam-jam untuk cari pakaian. Kita sanggup kerana apa? Kerana kita target nak raya. Kita nak raya di rumah, balik kampung, jumpa ibu bapa. Jadi kita sanggup jam, berbelah-belah jam. Kerana apa? Kerana kita ada target nak beraya dengan ibu bapa dan keluarga. Betul. Ini adalah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu malam kita dapat, maknanya seolah seluruh kehidupan kita khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya lebih kurang 83 tahun. Sedikit amalan itu nak menggambarkan betapa Allah Ta'ala ni maha rahmah, maknanya maha kasih sayang dan maha kesian belah kepada
hamba-hambanya. Jadi semua hamba dia boleh guna, boleh ambil manfaat. Allah Ta'ala tunjuk secara jelas kita puasa lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ni dia ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berpuasa, maknanya satu hari kita berpuasa, kita dah ada kegembiraan. Setiap hari, setiap petang, waktu maghrib, semua orang bergembira. Betul, betul. Budak sampai ke orang tua. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala tunjuk kegembiraan awal atas dunia ni. Apabila kita laksana perintah Allah SWT, berpuasa sebulan, Allah Ta'ala beri kegembiraan berhari raya. Jadi kita rasa seronok. Kita buka puasa kerana kita tunai tanggungjawab kita. Betul. Kita rasa seronok berhari raya kerana sebulan penuh kita penuhi dengan amal-amal kebaikan. Ya, insya-Allah. Wah, itu dia perincian daripada Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz selaku ahli Lembaga Penasihat Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz atas perincian tersebut. Jadi umat Islam sama-sama kita cuba untuk memperbanyakkan lagi amalan kita di hujung-hujung Ramadan ini. Seperti mana yang Ustaz kata, semuanya boleh tukar jodoh, rezeki kita, pengakhiran kita, bagaimana semuanya boleh bertukar dengan doa. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk sama-sama kita berdoa agar kita mati dalam husnul khatimah dan insya-Allah Allah jentikkan hati kita dengan iman dan juga menjadikan kita orang yang lebih baik insya-Allah. Baik, seperti biasa